Assalamualaikum kawan-kawan, saudara-saudari, kawan-kawan, warga Malaysia, warga TikTok, peminat TikTok, pembaca Tukar Tube, kawan-kawan semua. Malam ini, saya nak bercakap, saya nak menerangkan tentang geopolitik Timur Tengah bersangkutan dengan Perang Gaza. Apa dia geopolitik? Geo ini ialah perkataan dengan wilayah atau geografi, ilmu alam yang bersangkutan dengan politik, dan apabila saya cakapkan Gaza, bersangkutan dengan Perang Gaza yang berlaku hari ini. Perang Gaza ini, saya mesti tahu sejarahnya. Ini bukan kali pertama. Pada 2009, satu perang telah berlaku. 2012 berlaku. 2014, 2021. Jadi 1, 2, 3, 4 Gaza. Gaza ini adalah semenanjung Gaza. Panjangnya 40 km, luasnya 3 km. Ini tak besar, tapi ada hampir 2 juta lebih warga Palestin yang duduk di semenanjung Gaza. Sebelah Gaza ini ialah Israel. Sebelah Israel sana tu adalah West Bank. West Bank ini, tebing barat ini dipanggil tebing barat kerana tebing itu tebing tengah Jordan. Okey. Saya nak bercakap tentang Gaza, tidak bercakap tentang tebing barat. Okey. Apabila kita sekarang ini, seluruh dunia heboh semenjak 7 Oktober, semenjak pagi Sabtu, subuh Sabtu 7 Oktober 2023, Hamas Al-Qassam Brigade telah menyerang Israel. Ini satu kejutan. Intel, Special Branch Israel, CIA Israel, Mossad, Shin Bet tidak tahu apa perancangan Hamas, apa perancangan Qassam Al-Brigade. Qassam Al-Brigade ini, Brigade Al-Qassam ini ialah tentera gerila kepada Hamas. Hamas ni, apa dia Hamas? Hamas ini ialah gerakan pembebasan Palestin. Itu Hamas ini singkatan daripada nama Arab dia. Kita semua tahu ialah Hamas. Saya tak tahu cakap Arab dia, jadi saya katakan gerakan pembebasan Palestin. Ini ditubuhkan pada 1987. Yang menubuhkan ini ialah satu orang agamawan bernama Ahmad Yassin. Dia ni telah tewas, telah dibunuh oleh Israel. Dan dia ini pecahan daripada Ikhwan Muslimin. Dia menggariskan Hamas ini bukan parti agama, tapi ialah perjuangan nasional. The National Liberation Struggle of the Palestinian People. Perjuangan rakyat Palestin untuk melawan penjajahan Israel. Ini asas Hamas. Okey. Pada tahun 2006 ada PRU, macam kita ada PRU dulu, dia ada pilihan raya umum untuk Palestin, untuk Gaza dan West Bank. Hamas menang berjaya. Tapi pada ketika itu lawan kepada Hamas ini adalah Al-Fatah. Tapi kerana ketika itu Al-Fatah ini telah membuat beberapa perjanjian dengan perjanjian Camp David misalnya, perjanjian Oslo. Jadi ini dilakukan pada 2006 ni menang. Tapi kuasa-kuasa barat, terutama United States of America dan Great Britain, United Kingdom, tak bersetuju terhadap kemenangan Hamas. Jadi dibuat perancangan, maka terpisah. Seharusnya kedua-dua belah ni, tebing barat dan Gaza, dikendalikan oleh Hamas. Tidak. Jadi Hamas hanya diberi semenanjung Gaza. Jadi ini dah. Jadi ada perpecahan, pertelingkahan antara Hamas dengan Al-Fatah. Ini ada. Apa pertelingkahan itu nanti saya akan terangkan. Okey. Jadi pasal kapal Israel. Okey, ada berita baik. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kapal milik Israel Zimi tidak dibenarkan lagi mendarat berlabuh di Pelabuhan Kelang.
Dulu semasa kerajaan Najib 2005 dibenarkan masuk. Sekarang di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak dibenarkan masuk. Ini satu perbuatan, satu tindakan yang bagus, yang tepat, yang harus disokong. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, oleh kerajaan baru, oleh kerajaan Melani adalah satu. Saya angkat topi. French kata, mon chapeau. Ini kepada kerajaan ini kerana berani bertindak, membatalkan ini kapal terbang pula, kapal laut, kapal pengangkutan daripada Israel tidak lagi dibenarkan di mana-mana. Di Penang tak boleh, di Kelang tak boleh, di mana-mana tidak dibenarkan. Okey, kita kembali kepada Gaza tadi. Okey. Pemimpin Hamas ini sekarang ini pada ketika ini pemimpin Hamas ni nama dia Ismail Haniyeh. Dia tidak duduk di Gaza, dia duduk di Qatar. Ini pemimpin luar lah, juru cakap dia. Yang berhubung, yang membuat perundingan semua, dia duduk di Qatar. Dalam negara Gaza, nama dia yang itu nama dia Yahya Sanwar. Ingat tak? Sebulan dulu diberitakan Israel telah mengepung rumah Yahya Sanwar. Dah kepung askar-askar Israel, soldadu-soldadu Israel kepung. Katakan, takkanlah Mamat ni bodoh sangat. Negeri perang dia kan takkan duduk rumah, tunggu rumah. Dia mestilah dia di dalam terowong duduk, tak dapat apa-apa. Dan dalam masa yang sama, ada lagi satu selain daripada Al-Qassam Brigade, Brigade Al-Qassam, ialah juga apa yang dipanggilkan Brigade Islamic Jihad. Jadi ada dua kumpulan gerila sekarang ini yang sama-sama berperang menentang Zionis Israel di Gaza. Satu Al-Qassam Brigade, Brigade Al-Qassam, satu lagi Islamic Jihad. Ini dua ini. Dan kepala pimpinan ini ialah Hamas. Jangan silap faham. Hamas ini bukan gerila. Hamas ini adalah parti politik. Parti politik yang menang pilihan raya pada 2006 dan menjalankan pentadbiran semenjak 2007. Okey. Jadi kita balik kepada sejarah Palestin. Palestin ini sebenarnya sebelum Israel ditubuhkan. Israel ditubuhkan pada 15 Mei 1948. Ini adalah perancangan daripada kaum Zionis. Apa dia Zionis? Zionis ini ialah orang yang political Zionism. Okey, ada Yahudi, ada Zionis, ada anti-Semitik. Ini tiga perkara yang saya harus terangkan. Yahudi ialah suku bangsa. Suku bangsa seperti Melayu, Jawa itu suku bangsa. Zionism ini ialah pandangan politik, falsafah politik yang mahu menjadikan Palestin itu negara Yahudi sahaja, iaitu ketuanan Yahudi. Itu Zionis. Yang Zionis dan anti-Semitik. Semitik ini atau Semite ini adalah keturunan daripada mana Yahudi itu datang. Jangan silap faham. Kita tidak tahu bahawa Semitik ini juga Arab Palestin tersebut Semitik. Jadi anti-Semitik ini. Jadi ini selalu digunakan oleh Zionis bahawa kalau mengkritik Israel, anti-Semitik. Ini resis, perkauman, tak suka orang Yahudi. Bukan. Dalam masa yang sama itu salah. Kerana Arab sendiri pun adalah Semite. Mereka juga tahu apa yang berlaku. Jadi ini. Okey. Apabila tertubuhnya kerajaan Israel pada 15 Mei 1948, berlaku perang pertama. Syria, Lebanon, Jordan, Mesir. Ini semua Arab tak bersetuju ketika itu. 750,000 warga Palestin dihalau keluar. Harus diakui, sebelum 1948, di Israel ini, di Palestin ini ada Yahudi, tapi mereka minoriti sikit sangat. Mereka duduk situ dah beribu-ribu tahun. Ada nenek moyang di situ, yang lain tu di luar. Tapi kerana berlakunya apa yang dipanggil Perang Dunia Kedua, apa yang kita katakan Holocaust atau pembunuhan beramai-ramai orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi, yang dilakukan oleh Mussolini, dan dikumpulkan dan dimasukkan dalam concentration camp, camp pembantaian orang Yahudi, dikatakan 6 juta Yahudi ketika itu mati dibunuh. Ada yang mati dalam jail, ada yang mati kena bunuh, ada yang mati kelaparan, ada yang dikatakan mati dalam gas chamber, digas mereka. Jadi ini kerana ini 1948 ini sesudah Perang Dunia Kedua, maka dipikirkan
oleh kaum Zionis ini telah merancang. Ketika perang itu berjalan, ketika Perang Dunia Kedua, mereka telah merancang kerana pada 1917 telah ada apa yang dipanggilkan Balfour Declaration. Balfour Declaration. Deklarasi Balfour. Deklarasi ini ialah di mana kerajaan United Kingdom yang ketika itu Palestin ini di bawah takluk kerajaan British, kerana Ottoman Empire utamanya telah runtuh, maka dijaga British menjaga tu. British menjaga Lebanon, British menjaga Jordan, British menjaga Palestin. Jadi dia telah mengeluarkan deklarasi Balfour. Deklarasi ini mempersetujui akan ditubuhkan. Ini 1917 tau. 1917 ketika zaman revolusi Bolshevik oleh Lenin di Rusia. Ketika itu telah dipersetujui akan diadakan satu negara untuk warga Yahudi. Itu tak. Dan apabila ini dia berkemudian, ini idea pandangan cita-cita untuk mendirikan negeri Yahudi ini adalah hasil daripada Herzl. Ini seorang wartawan Yahudi yang duduk di Austria. Dia inilah kepala dia yang mengajukan supaya ketika ini nasionalisme Eropah menggelombang. Ketika itu kita ingatlah 1948 tanah Melayu ini ketika itu sedang dalam darurat kerana gelombang nasionalisme seluruh dunia sedang berlaku. Ketika itu jugalah Israel menjalankan gelombang, Yahudi menjalankan gelombang Zionis dia untuk duduk situ. Okey. Jadi itu perang pertama. Perang kedua 1967 atau yang dipanggilkan Six Days War, perang 6 hari, di mana Jordan, Syria dan Mesir telah berperang, dan mana Israel telah menang dan menawan Sinai. Kemudian satu lagi perang 1973, bulan Oktober 1973. 9 Oktober 1973, satu lagi perang. Ketika itu dipanggil Yom Kippur War, atau juga perang itu berlaku dalam bulan Ramadan. Maka dipanggilkan Ramadan War. Orang Arab, orang Islam panggilkan Ramadan War, perang Ramadan. Orang Israel Yom Kippur War. Ini. Okey. Ketika itu pasukan ketenteraan Arab telah hampir berjaya. Anwar Sadat telah masuk, hampir menawan Sinai kembali. Jadi di sini kelihatan, tapi Amerika datang membantu. Negara-negara Eropah datang membantu. Mereka semua datang membantu kerana mereka tidak membenarkan Israel ini dikalahkan oleh pasukan Arab. Okey. Jadi kita lihat 1948 negara Israel tubuh, 1967 dia berkembang meluaskan tempat. 1973 dia meluaskan lagi tempat. Jadi akhirnya 1973 apa yang berlaku ialah perjanjian Camp David antara Yasser Arafat, antara Presiden Sadat dan ketika itu Jimmy Carter. Amerika membuat perjanjian. Ini hasil daripada perang 1973. Kalau ingat, itu Henry Kissinger memainkan peranan, diplomat Amerika ke Tel Aviv, ke Mesir, ke Tel Aviv, ke Mesir, Mesir, Tel Aviv. Dia ulang-alik berbincang. Akhirnya, Mesir, negara paling kuat, paling besar, paling handal bala tenteranya, bersetuju untuk berbaik-baik dengan Israel. Ini ialah pembelotan pertama negara Arab. Mereka belot, mereka berbaik-baik. Inilah negara Arab pertama di bawah Anwar Sadat. Ingat apa terjadi? Anwar Sadat ditembak mati oleh orang yang tak bersetuju kepada perjanjian Camp David. Okey. Kemudian 1987 berlaku apa yang kita panggilkan intifada pertama. Di mana anak-anak kecil, anak-anak muda, budak-budak sekolah membaling batu terhadap tank Israel. Ini berlaku daripada 87 sehingga 93. Demonstrasi demi beratus-ratus rakyat Palestin mati di Gaza dan juga di tebing timur. Okey. Intifada ini membawa, kalau 1973 perang Ramadan membawa kepada perjanjian Camp David, intifada pertama 1987-1993 membawa kepada persidangan Madrid dan akhirnya perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo ini ialah untuk menjadikan two-state solution. Artinya
didirikan dua negara. Satu negara Israel, satu negara Palestin. Di mana tebing barat dan Gaza menjadi Palestin. Dan kemudian yang lainnya tapi Israel ini terus meluaskan. Jadi kita jangan lupa 1973 Israel juga telah mengambil Golan Heights, Bukit Golan telah diambil oleh Israel. Bukit Golan ini kepunyaan Syria. Jadi semuanya Syria. Jadi Israel ini terus berkembang daripada kawasan yang kecil dia berkembang. Tidak salah. Idea Zionis ini ialah tidak ada sepadan. Kalau tanya di mana sepadan Israel, dia tak tahu. Dia masih memperluaskan pula. Terus menjajah tanah baru. Okey, ini keadaan Israel. Jadi intifada. Kemudian berlaku, sesudah perjanjian Oslo, berlaku sekali lagi, 2004-2005. Ketika itu, Ariel Sharon. Ingat tidak? Ariel Sharon, Perdana Menteri Israel, pergi gila-gila masuk kepada Masjid Al-Aqsa. Budak-budak muda marah, demonstrasi. Berlakulah apa yang dipanggilkan Intifada 2. Intifada 2. Jadi ini perjanjian ini. Jadi penerusan ini. Jadi ini tidak berhenti. Jadi perlawanan oleh Palestin, perlawanan oleh rakyat Palestin sama ada di tebing barat atau di Gaza terus menerus non-stop. Semenjak 1948, perang 1948, perang 1967, perang 1973, Intifada 1, Intifada 2. Sekarang ini dipanggil juga ada yang memanggil dia Intifada 3. Jadi sekarang perjuangan. Apa yang sedang dirancang oleh Israel sekarang ialah Nakba 2. Apa itu Nakba? Nakba ialah malapetaka. Pada 15 Mei 1948, penduduk warga asli Palestin, rakyat Arab Palestin telah dihalau keluar. Dan tanah-tanah mereka dirampas dan diduduki oleh Yahudi. Sekarang ini Nakba kedua ini, semenjak 7 Oktober lalu, niat Netanyahu, Perdana Menteri Israel ini ialah untuk menghalau kesemua warga Gaza, 2.5 juta itu, halau dia keluar, masukkan dia ke Mesir, masukkan dia ke mana-mana negara Arab itu, jadi diambil kembali Gaza, jadi perluasan. Dan akhir sekali, tidak ada lagi bumi yang dipanggil Palestin. Ini perancangan. Dia merancang, Netanyahu. Harus saya beritahu di sini, Netanyahu ini ada kes. Dia ada kes rasuah. Kalau dia tak jadi Perdana Menteri, dia akan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Jadi perang ini, dia ada can lah untuk sementara ini. Tak ada kes, tak pergi mahkamah, tak bicara macam kiranya DNAA lah, macam kes Zahid lah. Pada ketika ini, DNAA. Kerana dia apa di DNA? Kerana dia ni Perdana Menteri Israel, DNA lah. Jadi tapi apabila perang ini tamat, saya yakin dia akan ditangkap dan akan masuk penjara. Kerana itu, dia nak memanjangkan perang ni. Kerana dia panjang, okeylah. Itu cerita dia. DNAA kepada Netanyahu. Jadi sekarang ni perjuangan. Jadi kita tak tahu ke mana arahnya. Okey. Apa yang berlaku sekarang ialah tentera Israel sedang cuba menghapuskan Hamas. Niat dia, seperti saya kata, nak halau semua-semuanya keluar. Nak hapuskan Hamas. Tapi, menghapuskan Hamas ini is mustahil. Kerana apa saya katakan? Hamas ini ialah satu idea. You boleh bunuh berpuluh-puluh ribu. Tapi idea untuk merdeka, idea untuk kedaulatan Palestin adalah satu idea, satu pandangan. Tidak boleh dihapuskan. Kebebasan tidak boleh dihapuskan. Kebaikan tidak boleh dihapuskan. Tidak boleh dihapuskan. Kerana ini satu idea, satu pandangan, satu cita-cita, satu akidah. Ini yang cuba digunakan. Mereka boleh membunuh gerila, boleh membunuh pemimpin Hamas, boleh memusnahkan Gaza, boleh melicinkan Gaza, padang jarak, padang tukul, tapi dia tidak akan dapat memusnahkan idea kemerdekaan. Ini akan bangun generasi-generasi baru. The new generation, a younger generation, new generation. Each of them killed. Pada ketika ini, diberitakan telah hampir 20,000. 20,000 itu angka rasmi yang ditemui mayat oleh Jabatan Perubatan Gaza. Kita tidak tahu lagi celah-celah batu bangunan runtuh ni berapa. Jadi kita tidak tahu. Ini orang-orang itu. Kita tidak tahu. Jadi dari berita yang saya dapat tadi, gerila Qassam al-Brigade ini, Brigade Al-Qassam ini ada 30,000. Dikatakan yang telah gugur, yang telah syahid, hampir 1,000. Boleh jadi 2-3,000 lagi cedera. Jadi masih lagi bergerak. Mereka ini duduk dalam terowong.
dalam terowong di bawah bumi. Waktu dibom di atas ni mereka selamat. Saya nak beritahu. Tadi saya katakan 40 km panjang, 3 km, 4 km luas. Dan terowong ini ada lebih daripada 500 km. Jadi artinya di seluruh Gaza ini berterusan terowong ini. Dan minggu lepas Netanyahu ingat dia bijak. Dia ambil air laut, dimasukkan dalam terowong. Tapi engineer, jurutera yang membuat terowong ini telah berfikirkan cara itu. Air ini melempah, masuk, tak tenggelamkan. Jadi gagal projek untuk menenggelamkan. Dan mereka juga memikirkan nak masukkan gas. Tapi tidak tahu mana lubang mana. Jadi sekarang ini mereka semua. Saya difahamkan dari apa yang saya baca, di dalam terowong ini bukan saja ada meja untuk bersidang, tempat letak peluru, tempat makan, malah ada hospital dan klinik. Ini artinya di bawah Gaza ini ada negara lagi satu. So there are two parallel state. Perang terowong ini bukan satu perkara yang baru. Terowong ini telah digunakan dari zaman berzaman. Kalau saudara ingat, perang di Vietnam juga menggunakan terowong. Malah Parti Komunis Melaya juga mengadakan terowong di baling. Saya lihat sekarang ini di Vietnam terowong ini jadi tempat pelancongan. Kita terowong Parti Komunis Melaya itu jadi tempat pelancong sekarang. Jadi nanti kalau kita pergi ke Gaza, kita akan lihat terowong ini. Jadi ini satu. Ini kerana semenjak 2017 Hamas telah memikirkan bagaimana satu hari nanti mereka akan berperang dengan Yahudi, mereka akan berperang dengan Israel, maka mereka telah menyediakan. Terowong ini daripada gambar yang saya lihat, daripada apa yang saya baca, cukup lengkap. Boleh lalu. Ada yang perlu menunduk, ada yang tak perlu menunduk. Boleh. Jadi di situ peluru, senjata, semua disimpan di situ. Okey. Jadi ini keadaan yang berlaku sekarang. Jadi apakah Israel akan menang? Pada tahap ini, at this moment, dalam konsep perang gerila, in the guerrilla movement, jikalau gerila itu tidak dapat dikalahkan, artinya gerila itu menang. Jikalau gerila itu tidak dapat dikalahkan, artinya gerila itu menang. Dan jikalau the state tidak dapat mengalahkan, artinya the state kalah. That is the situation. So that is the situation. If the Fidayin, the guerrilla, cannot be defeated, that means the guerrilla won. Simple as that. If the states are unable to defeat the guerrilla, that means the state lost. As simple as that. Ini adalah falsafah konsep perang guerrilla. Pada tahap ini, Hamas telah berjaya. Seluruh dunia, daripada New York, Paris, London, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, semuanya, kecuali Saudi Arabia yang tidak bangun berdemonstrasi. Lain semua negara kafir laknat yang makan babi itu berdemonstrasi. Tapi Saudi Arabia tak ada apa-apa. Tak tahu apa jadi Saudi Arabia. Malah dikatakan pakai kufiyah ni, scarf Palestin ni pun akan ditangkap. Ini orang yang pergi umrah dengar cerita daripada apa yang saya baca, daripada apa yang saya tengok di YouTube. Jadi keadaan ni. Jadi sekarang ini daripada perbualan nasional, perbualan antarabangsa, Gaza, Hamas dan Gaza telah menang. They have won the publicity. The world opinion, pandangan dunia telah berubah. Kalau dulu orang, apa nama Palestin ni? Apa? Macam nyamuk lah Palestin ni. Senja-senja keluar. Tapi sekarang, tengok, di New York, di Melbourne, di Sydney, di Perth, Australia, New Zealand, Japan, Tokyo, Bangladesh, Dhaka, Karachi, Pakistan, Tehran, Istanbul, semuanya, Bahrain, Mesir, Kairo, Iskandaria, semuanya keluar menunjuk perasaan. Negara-negara Eropah semua. Jadi pandangan rakyat dunia sekarang telah berubah. Sekarang ini telah sampai ketikanya gerila-gerila ini sedang bertahan. Harus saya beritahu di sini, bukan hanya Al-Qassam dan Islamic Jihad yang bertahan. Ada lagi satu, kita jangan lupa apa yang kita panggil Hizbullah. Hizbullah ini bukan 30,000. Dia ada 100,000 tentera dan fidayin dia. Bersedia di selatan. Hari ini serangan. Dan jangan kita lupa juga bahawasanya Yaman
di bawah kepimpinan baru terus menyerang laut. Kapal-kapal ditembak inilah. Jadi dan jangan lupa juga peluru berpandu, dana semua datang daripada Iran, Tehran. Jadi ini, sekarang ini keadaan ini geopolitik. Jadi perang ini sekarang bukan lagi perang hanya Gaza antara Israel dengan Gaza. Ia telah menjadi regional, kawasan wilayah Timur Tengah. Jadi ini akan mengubah politik. Jadi satu perubahan yang paling besar sekali yang berlaku sekarang, untuk pertama kalinya, for the first time, the Muslim Ummah, the Arabs are all united between Sunni and Shia. Telah ada setiakawan antara Sunni, Syiah dan pelbagai mazhab Islam, pelbagai suku kaum Arab telah bersatu. Daripada Malaysia, Indonesia, Pakistan, Iran, semuanya bersatu menyokong perjuangan rakyat Palestin untuk merdeka. Memang ada yang lebih, ada sokong yang lebih, ada yang kurang, tak apa. Tapi daripada pemikiran, daripada fikrah, semuanya telah bersatu untuk menyokong perjuangan rakyat Palestin. Ini kemenangan. Tidak pernah berlaku ni. Ini mengubah geopolitik. Kecuali seperti saya katakan tadi, yang ketinggalan ketika ini saya baca ialah Saudi Arabia. Nampaknya Saudi Arabia ini terpencil. Ketika ini terpencil.